hari. InsyaAllah kita bincangkan surah An-Naziat. Terima kasih Adi Asri kerana post untuk tafsir surah An-Naziat tadi sebelum kita mula kelas, ayat 1 hingga 15 ke 16 tadi kan, sampai cerita Nabi Musa selesai sebelum pergi bab lain. Jadi kita dengan surah An-Naziat ni surah yang kedua dalam juzul Ammah, dan An-Naba minggu depan insya-Allah bukan surat pertama. Jadi kita akan selesai surah atau juzul Ammah yang kita bincangkan. Nanti kita kena bincang nak ke mana lepas tu. Nak ulang balik ke nak sambung pada surah-surah lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashtati nashta wasyabihati sabha wasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Okey, 5 ayat pertama ni kita tengok dia mulakan dengan waw, waw atau wa, dan isim selepasnya dalam bentuk majrur, wan nazi'ati wan nishitati, itu majrur dengan kasrah pada huruf akhirnya pada ta, wasabihati, wasabiqati, fal mudabbirati. Dan bila ada ta di belakang ni bermaksud ini ialah ta maf'ul. Ini bukan isim jamak muannas salim. Isim plural feminine yang ikut format. Okey, jadi katanya sama dengan hujungnya ta marbut, ta maftuhah. Dia kalau dia singular, ta ni jadi ta tanpa alif, ya ta marbutah. Okey. Dan juga dalam bentuk isim ini, isim yang kelima ini adalah isim bentuk isim fa'il type A, isim fa'il type A, dan satu type B yang ayat yang kelima ini. Kenapa type A? Kita ada huruf akar nun zai ain. Nun zai ain, nazi'ah ada alif. Alif kecil jadi isim fa'il. Jadi yang melakukan perkara itu. Sama juga wan nasyitati ada alif lepas nun. Dan wasabihati ada alif lepas sin, dan sabiqah ada alif lepas sin juga, sabiqat. Ini semua jenis I. Ada alif pada huruf pertama, huruf dasar, huruf dasar. Masuk huruf tiga perkataan dasar tu nun zal ain. Yang pertama tu nun ada alif. Yang ini pun nun shinta, nun ada alif lepas nun. Dan yang sini ada alif lepas sin, dan sini pun sin, sabiqat, sabihat. Cuma yang kelima ini dia tak ada mu. Bila perkataan mula dengan mu, perkataan mula dengan mu, itu pun isim. Isim fa'il atau isim maf'ul. Isim fa'il atau isim maf'ul. Okey, jadi ini bentuk B lah. Bila perkataan isim dengan mu tu bentuk B. Kalau type A dia berbunyi nun alif tu kan, atau ada alif. Jadi yang type B dengan mu kita tahu sama dia isim fa'il atau isim maf'ul. Bila kita tengok huruf akar dia, huruf akar dia dal ba ra. Mu tu tambahan. Dal ba ra dan ba huruf kedua, dan tengok sama ada ba tu menerima kasrah atau fathah. Kalau dia mula dengan dia diberi kasrah pada ba, jadi mudabbira itu jadi isim fa'il. Kalau isim maf'ul macam mana? Mudabbara, ba tu mengambil fathah.
jadi itu bentuk-bentuk dan kita tengok sini nashta dan ayat ketan kedua raqa, nashta, sabaha, sabqa, amra pun bentuk sama. Bentuk sama. Raqa dan itu bukan kata penjodoh bilangan ataupun kita tahu isim fa'il. Isim fa'il, kenapa nama isim fa'il? Dia ada peranan fi'il, dia macam perbuatan tapi dalam bentuk isim. Kalau dalam English kadang-kadang dia jeran ada ing. Pulling. Okay. Saya punya mouse ni pasal okey. Jadi itu merupakan isim dalam ni dia macam maf'ul ataupun sifat kepada hal kepada wan nazi'ati. Ada hal. Jadi macam wan nazi'ati, nazi'ah maksud cabut, withdraw. Kalau dalam surah Al-Kahfi tu mereka pemuda kahfi melarikan diri ke gua tu panggil nazi'ah. Mereka tarik diri daripada masyarakat masyarakat yang bombrak masa itu. Jadi an-nazi'ati pelaku. Dan kalau kita dengar tafsir tadi ialah sifat kepada malaikat. Malaikat yang menarik raqa dengan keras. Raqa dengan amat keras. Raqa. Jadi merupakan hal kepada nazi'at. An-nazi'at dalam plural jadi waw, an-nazi'at ada alif lam jadi golongan yang menarik. Raqa dengan keadaan keras. Itu. Jadi itu plural kan? Jadi malaikat-malaikat dengan keras. Jadi malaikat tugaskan menarik nyawa. Lepas tu wan nasyitati nashta. Wan nasyita nashta pun sama menarik malaikat menarik tapi nashta dengan lembut, selembut-lembutnya. Yang raqa keras-kerasnya, nashta selembut-lembutnya dan juga sama huruf akar dia nun shinta cuma yang pertama tu lain sikit huruf akar dia nun zain dengan ra ghain raf qaf. Okey, dan wasabihati sabha, wasabihati sabha pun isim fa'il. Sabaha sama dengan ejaan dengan sabaha huruf akar dia. Jadi wasabiha ni kalau dalam bahasa Arab asalnya berenang atau yang dalam hal ni bergerak tangkas. Bergerak tangkas. Wasabihati sabha dan yang bergerak tangkas setangkas-tangkasnya. Atau the most efficient lah. Yang bergerak secara efficient-efficientnya. Itu panggil salah satu sifat malaikat juga. Golongan malaikat. Dan falsabiqati sabqa, maka falsabiqat yang ni fa ni harus jadi fa ataf walaupun dia bukan wa, sebab tu dia ambil jadi kasrah juga, jadi kasrah juga, jadi majrur juga. As-sabiqati, as-sabiqati, fasabiqati daripada perkataan musabaqah, bertanding, berlumba. Fasabiqati sabqa jadi yang berlumba-lumba selumba-lumbanya. Jadi masing-masing untuk buat satu tugasan yang Allah beri dengan segera, dengan cepat, secara berlumba-lumba. Fasabiqati sabqa. Lepas fal mudabbira amra, fal mudabbira, maka yang mudabbira daripada dal bara, dal bara daripada perkataan tadbir, urus, di mudabbira yang mentadbir, yang mengurus amra, urusan. Urusan apa urusan yang Allah tugaskan kepada dia. Itu 3 ayat pertama. 5 ayat pertama yang bentuknya sama dari segi isim fa'il dan jamak muannas salim. Isim fa'il jamak muannas salim. 4 yang pertama tu bukan isim fa'il tad'i dan yang kelima isim fa'il tad'i. Alhamdulillah. Ada soalan? Ini khusus kepada pelajar-pelajar graduan-graduan baru yang habis malam, bengkel yang ke-44.
InsyaAllah bengkel 45 mula minggu depan Jumaat pula saya buat malam. Tengok. Dia rasa buat Khamis malam ni ramai yang tak dapat hati. Yang dah daftar pun dah akhir tak dapat hati juga. Jadi mungkin mereka tahu boleh tengok rakaman video di Sahabat Baki. Jadi tidak ketinggalan sangatlah, tapi harap ada usaha. Bila berdapat berinteraksi dengan saya rasa lebih bersemangat insya-Allah. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan saya minta sambung. Mungkin Haji Asri kalau ada. Haji Asri boleh Haji Asri? Atau masih driving? Kalau tak boleh, Puan Zaitun silakan. Ambil ayat kedua, ketiga, ayat ke-6, 7 dan 8. Silakan, Puan Zaitun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah. Yauma ni hari ya. Hari itu tarjufur rajifah. Tarjufu ni fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari betul. Okey. Ar-rajifah isim ya? Isim. Isim. Tapi dari segi makna ni tak tahu ni. Isim bentuk apa tu? Rajifah. Rajifah. Isim marfu'. Isim marfu'. Nahu dia. Fa'il. Bukan ada bentuk dia. Fa'il. Rajifah. Nahu dia marfu' betul. Rajifah bentuk dia ialah fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Macam mana nak tahu dia isim fa'il? Itu akal dia apa? Rajafa, jimfa. Betul, ada alif lepas ra tu. Oh, ada alif ni. Jadi tu isim fa'il lah ya. Betul. Okay. Jadi dia singular ke plural tu? Ini singular. Singular kan, dengan ta maftuha. Kalau yang lain sebelum tu dengan ta maftuha kan ujung dia. Okey. Sebab dia letak jadi ar-rajifah tu ada apa tu? Ar-rajifah tu maksud apa? Satu isim. Rajifah ni kalau ikut urusan tadi tiupan pertama, goncangan. Goncangan dia jadi apa tu? Dia jadi fa'il jugalah. Dia isim fa'il. Dan fa'il pada tarjufu. Kan? Fa'il kepada tarjufu. Okey. Tarjufu tu apa? Goncang, menggoncang. Ataupun tiupan pertama kalau ikut tafsir tadi, kalau tengok tafsir tiupan pertama. Tiupan pertama yang ditiup, yang meniup. Kalau kita tengok dia punya makna, dia apa? Menggoncang. Menggoncang, ya, menggoncang. Goncangan yang menggoncang. Betul. Okey? Dia sama Ustaz, dia punya ayat dia. Dia sama yang perkataan dia. Yang ar-rajifah tu menjadi fa'il, pelaku, dan tarjufu itu jadi perbuatan. Jadi sama. Jadi ar-rajifu yang menggoncang, isim fa'il kan, yang menggoncang. Tarjufu dia menggoncang. Maksudnya yauma hari itu goncang-goncangnya berguncang yang berguncang. Dia panggil the blast. Kalau bahasa Inggeris panggil the blast, tiupan yang of the horn, tiupan. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama mengguncangkan alam. Jadi an-rajifah ialah goncangan. Ni pada tiupan pertama lah. Yauma tarjufun rajifah. Tarjufun ialah fi'il mudhari yang maknanya ialah berguncang. Pada hari itu yauma idzin mana dia? Yauma tarjufu berguncang. Kan? Dan rajifah diterjemah sebagai goncangan. Ni kesan daripada tiupan pertama. Goncangan yang menggoncang. Jika terjemah harfiah, yauma hari itu, goncangan menggoncang. Yang menggoncang menggoncang. Itu maksud dia lah. Rajifah yang menggoncang
Kan? Ini perbuatan yang menggoncang. Faham tak? Tak faham. Tarjufu tu bergoncang. Rajif Dia, Baik. Al-Rajifah? yang menggoncang sebab dia Betul. isim fa'il kan. Ha, Maknanya pada hari itu bergoncang yang bergoncang. yang Hari menggoncang. yang menggoncang lah. Tapi kalau ikut terjemah apa tu, kita jemah fa'il dulu kan. Hari itu yang bergoncang. Okey. Pada hari itu yang menggoncang bergoncang. Betul. Itu. Maknanya kena terjemah fa'il dulu ya. Kalau nak terjemah film dahsyat dulu boleh juga. Kalau pada hari itu menggoncang yang menggoncang. Boleh juga kan? Tapi kita ikut kita terjemah fa'il dulu lagi senang. Itu ikut konsisten lah. Pada hari itu yang menggoncang. Okey? Kalau ikut kaedah lama, dia ikut ayat tu dia sebut pada itu bergoncang oleh. Dia kena sebut oleh sebab fa'il tu oleh. Kalau sebut fa'il dulu, fa'il kemudian kita kena tambah oleh pula. Pada itu yang menggoncang Boleh. pada hari itu bergoncang oleh yang bergoncang. Ataupun sebut isim fa'il dulu boleh juga. Boleh jugalah. Dia kalau bahasa sekarang kita cakap oleh-oleh pun kau dah bahasa Melayu kan, kau kat sekolah pun tak boleh tak pakai oleh, tak pakai adalah. Yelah pun tak boleh. Dia tak apa, pokoknya kita faham. Pelaku dan kelakuan. Kan? Perbuatan. Boleh Puan Zaitun? Okey, faham. Okey, teruskan. Tatba'u ar-radifah. Tattabu ar-radifah dan tatba'u hani domir. Ha domir. Ta domir tatba'u ha. Itu fi'il apa tu? Mudari. Mudhari kembali kepada apa? Dia punya domir apa agak? Kepada Dia boleh hantar atau apa? Anti. Hiya. Ya. Hantar atau hiya. Jadi tatba'u apa dia punya akal? Taba'ah kan? Apa maksud kau taba'ah? Taba'ah ittiba'as sunnah. Ikut. Kalau ikut. Ikut. Tatba'uha pada hiya kembali pada apa tu? Kembali kepada pelaku dia lepas tu. Pelaku dia apa? Radifah ni. Al-radifah. Itu pun isim fa'il juga kan? Ya, ada alif. Ini goncangan kedua. Kalau ikut ni terjemahan goncangan kedua. Al-radifah. Radifah. Ini lebih radifah. Jadi al-radifah mengikutinya. Al-radifah mengikuti al-radifah. Ha pertama tu kembali pada rajifah lah. Tatba'u ha. Ha tu, ha ini dia Domir pertama tu. Ini dia kembali kepada sekejap saya ha ni dia tak ada pula. Mana dia? Ada. Okey. Ha tu kembali, ha ni kembali kepada al-rajifah. Ha tu kembali pada al-rajifah. Dan al-rajifah ni menjadi fa'il kepada tatba'uha. Kan? Jadi goncangan kedua mengikuti goncangan pertama. Okey? Maknanya ha ni merujuk pada rajifah. Ya, ayat sebelum yang tu. Menggoncang tadi lah. Yang menggoncang tadi lah. Ya, macam. Yang ta depan ni. Ya, silakan. Yang ta tadi ni sama ada dia anta. Yang ta tu pada hiya. Ya. Hiya tu failnya an-radifah lah. Berlaku pada tatba'u. Ha tu kalau dia lekat pada fi'il, ha tu menjadi maf'ul kan? Ha ni menjadi maf'ul.
Lepas tu An-Radifah tu jadi fa'il, subjek. Jadi pelaku. An-Radifah mengikuti An-Radifah. Itu maksud dia. Oh, Okey. goncang yang kedua mengikut goncang yang pertama. Betul. Macam tu maksudnya. Okey, Puan Zaitun? Boleh sambung. Ayat ketiga. Qulubun yawma'izin wajifah. Qulubun ini apa ni, isim. Usul isim. Yawma'izin pun isim. Isim. Wajibatun pun isim juga. Tapi ni isim fa'il lah ya. Wah, sebab ada alif tu ya. Betul, isim fa'il. Fa'il. So qulubun ni, qulub ni hati ni. Hati-hati. Hati. Yawma'izin. Yauma ni hari. Hari. Izin ni apa izin? Itu. Hari itu. Oh, izin itu. Hari itu. So, hati ni rujuk kepada hati siapa ni? Mana? Qulubun. Qulubun hati-hati. Hati-hati manusia lah. Hati manusia. Hati manusia. So, hati manusia pada hari itu apa ni? Wajifah. Wajifah ni berdebar-debar. Takut. Wajifah. Jadi manusia aja ada kulub, saya tahu saja lah. Dia hati. Mungkin jin pun adalah jin dan jin dan manusia lah makhluk yang mukallaf. Berakal. Dinilai perbuatannya. Okay? Jadi kulubun hati-hati, dia hati manusia, hati jin pada hari itu berdebar-debar. Okey? Okey. Jadi dia dalam bentuk kulubun, dia jumlah ismiah. Hati-hati pada hari itu berdebar-debar, wajifah yang berdebar. Okey? Kata hati-hati adalah pada hari itu berdebar-debar. Kalau nak kata adalah heart pounding on that day. Pounding. Ya, mubtada khabar kan? Mubtada khabar. Ya, mubtada khabar lah. Ismiah. Jumlah ismiah. Okey. Ada soalan lagi? Okey, tak ada. Haji Yassin tengah driving Okey. Okey, kalau boleh sambung atau minta online? Online tak pasal dengar je. Okey. Puan Jainah silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Absaruha khashi'ah. Absaruha ni dia Absaruha. Basir, absaru. Absaru. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul? Bukan. Jamak taksir. Isim marfu'. Isim biasa, isim marfu'. Isim marfu'. Jamak taksir. Jamak taksir. Dia mudafun ilaih dengan ya betul. Lepas tu ini maksudnya absar pandangannya. Ya. Lepas tu khasyi'atun. Takut. Nah, pandangannya daripada ke bawah. Tunduk. Fa'il juga khasyi'atun. Yang menunduk. Yang menunduk. Ada khusyuk jugalah. Khusyuk maksud kita khusyuk, kita takut pada Allah. Bila kita solat tu khusyuk dengan perasaan takut, tunduk pada Allah tu khusyuk. Jadi tapi itu yang bersifat positif lah kan. Tapi ni khasyi'at, tunduk kerana takut ni pada hari kiamat, manusia pandangan manusia lah. Tu kembali kepada manusia lah. Absaruha khasyi'atun. Jadi pandangannya khasyi'atun. Tunduk dengan perasaan takut. Okey. Terus? Kita perhatikan ini absar ni jamak taksir, dia muannas. Sebab dia jamak taksir yang tidak berakal, dia kira muannas. Jadi khabarnya pun kena muannas juga. Khasyi'atun.
Betul. Dia kena match dari segi gender dia. Bila Mungkin jamak khabar. taksir, kita rujuk sebagai she lah, sebagai hiya. Jamak taksir. Tu dia ha kat situ kan. Ha tu kembali ha ni kembali pada yang Manusia. pandangan tu. Ha ni rasa kembali kepada manusia dan kumpulan dua tu. Kan? Ya. Okey. Kalau kita tengok ayat ni surah Al-Rahman, apa dia punya ayat yang selalu ulang-ulang tu? Abi ayyi ala. Abi ayyi ala. Rabbukuma tukadziban. Kan? Tukadziban. Tu tak ada fabi ayyi ala in rabbikuma tukadziban. Tak ada ha pula situ jadi kalau tengok ha ni kembali kepada dia mata mereka itu kembali kepada insan dan jin lah, dua orang tu golongan dia. Kenapa dia feminin jamak. Okey, right. Terus ayat ke-10. Ayat ke-10, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, mereka berkata. Ni fa'il mudhari', fa'il dia hum, mereka. Okey, inna ni istifham. Lepas tu na ni dia ni inna kan? Inna betul. Inna. So na tu isim inna. Isim in. So inna, apakah sesungguhnya kami? Na tu kami. La marduduna. La tu la taukid Mardudu ini khabar inna. Okey. Jadi sesungguhnya kami, khabar inna ni sungguh akan dikembalikan. Kami akan dikembalikan. Mahdudu. Mahdudu. Itu dalam bentuk isim maf'ul itu. Isim maf'ul. Mahdudu. Ya. Okey. Fi ni haraf dalam al-hafirah. Keadaan asal isim majrur. Okey. Al-hafirah. Keadaan asal. Isim fa'il juga tu kan? Ada alif kan? Al-hafirah. Betul. Alhamdulillah. Jadi kalau tengok ayat ni, yaqulu, mereka berkata, hamzah istifham asal bertanya, adakah inna, sesungguhnya kami, dengan nam jadi isim inna, jadi dia mansublah na tu. La maghduduna, la taukid, maghduduna dalam keadaan marfu, kerana jadi khabar inna. Khabar inna marfu, cuma di dalam bentuk isim maf'ul. Dia asalnya maghdud, plural jadi waw nun tambah. Okey? Maghduduna fil hafirah, dalam keadaan asal. Okey, alhamdulillah. Ada soalan ayat tu? Okay, tak ada, sambung lagi Puan Jainal last ni ayat ketiga tu. Iza kunna izaman nakhirah izaman. Inna istifham iza zaraf zaman apabila apabila kunna ni kunna fi'il madi atau kana fi'il kana tu. Okay. So na isim kana kan? Ya, betul. Okay. Izaman ni dengan akhirah ni bukan apa ke? Maksud sifat ke? Maksud sifat. Dan pada masa yang sama dia adalah izaman ni kabar kana. Kabar kana, alhamdulillah. So maksud dia tulang belulang dihancur. Okay. Adakah apabila kami telah menjadi telah menjadi
tulang Belulang-belulang. belulang hancur. Hancur. Alhamdulillah. Dia persoalkan lah. Ni orang-orang kafir, orang kafir masa berdialog dengan Rasulullah ni. Okey, saya nak tunjukkan sini dua. Kalau kita tengok ayat pertama ni, ini adalah isim inna. Inna lama dudu fil hafirah ni menjadi muta'alliqan je lah. Fil hafirah. Jadi inna lama dudu, kita tengok inna, jadi inna jadi isim inna, lama dudu jadi khabar inna. Khabar inna marfu'. Ayat kedua kita ada isim kana ataupun ayat kana. Kunna ni dua pada kana lah. Kana huwa, kunna kami. Kami jadi, kami telah jadi. Jadi yang kunna ni nam jadi isim kunna dan marfu'. Jadi kita tahu yang marfu' ke mansub tu adalah kerana peranan di dalam ayat. Na yang pertama menjadi isim inna, na kedua jadi isim kana. Kita tahu isim kana adalah marfu', isim inna adalah mansub. Dan khabar inna la mahduduna itu marfu'. Dan khabar kana yang ni khabar kana yang ini adalah mansub. Okey, itu perbandingan. Fil hafirah ni fil hafirah tu dia muta'alliqan lah. Muta'alliqan maksudnya yang berkaitan. Maksudnya kalau kita terjemah tu, yang pertama, adakah kami benar-benar dikembalikan? Dikembalikan dalam keadaan asal. Kan? Idza kunna, adakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Itu soalan dia lah. Okey? Alhamdulillah. Ada soalan? Ustaz, ulang baliknya isim kana dengan apa? Khabar isim kana. Isim kana, apa isim inna, kemudian ada khabar kana tu. Okey. Ada jumlah. Sekejap saya clearkan dulu yang ni. Dia ada dua. Kita tengok sini. Maaf, mana dia? Okey, yang ni. Dia ada dua ayat situ. Satu lagi daripada ini isim inna. Dia bagi dulu lah. Isim dia ada dua bagian. Dia kalau tak ada inna, dia mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Jadi ada inna, na tu kami. Jadi yang ini ada dua perkataan ni. Hamzah nun alif ni ada dua perkataan. Inna jadi sesungguhnya, na kami, sesungguhnya kami. Jadi na tu jadi objek ataupun isim pada inna. Nah, jadi dia mansub. Tetapi kerana dia dhamir tak nampaklah dia mansub ke bukan. Tapi kita tahu kedudukan dia mansub. Kerana peranan dia sebagai isim inna. Okey? Dan selepas ini, selepas daripada lama duduna fil hafirah tu jadi khabar inna. Kita tahu khabar inna adalah marfu'. Sebab tu marduduna tu marfu'. Fil hafirah ni sebab dia ada haraf hafirah tu jadi majrur lah kan. Okey? Jadi itu. Jadi isim inna mansub, khabar inna marfu'. Marfu'. Terbalik dengan kana. Ustaz, sejak isim inna dia mansub. Mansub. Okey, khabar inna marfu'. Ya. Betul. Yang ikut dia tu khabar lah. Mardudu tu khabar dia lah. Khabar dia lah. Khabar inna dia mansub. Jadi kalau ayat dia itulah ayat dia asalnya ayat ismiyah. Khabar inna marfu'. Marfu' Ya. Khabar inna tadi marfu' ya. Betul. Okey. Lepas tu untuk kana ni khabar dia lah kunna. Kunna. Jadi kunna dengan kana tu yang kita tahu kana memang ini kunna. Saudara. Oh, saudara. Kana untuk kunna untuk kami. Dia ikhwat. Kalau anta kunta, akhwat dia. Kalau anti kunti, dia saudara dia lah. Nahnu. Satu geng. Untuk Itu yang selalu cakap. Apa dia? Kunna untuk nahnu. Kami nahnu. Kunna. Kunna.
Ya. Okey? Okey pada tu Itu yang kata saudara dia tu ya. Saudara dekat dah, ada saudara jauh juga macam Laisa. Laisa Dia ramai lagi saudara dia. Tapi Laisa tak banyak lah. Okey? Ni saudara-saudara dia. Satu geng. Okey? Jadi yang kedua, kita sampai sini, Unna Izaman Naira itu jadi jumlah kana lah. Jumlah kana. Dan jadi yang dibagikan, yang kana itu jadi isim. Itu bahagian mubtada, jadi isim kana. Izaman Naira jadi khabar kana. Ya, betul. Sebab tu dia mansub. Khabar dia mansub. Khabar kana mansub, khabar inna marfu. Kan terbalik. Betul. Inna dengan kana terbalik. Okey Puan Zaitun. Kana khabar dia mansub, inna khabar dia marfu. Jadi untuk isim dia terbalik lah. Okey? Boleh faham? InsyaAllah ingat Sikit-sikit boleh. Lambat nak masuk. Okey. Kalau ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, kita teruskan. Puan Ghafir boleh sambung. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya angkat. Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Qalu mereka berkata, okey. Tilka itu qalu tu maknanya qalu mereka berkata. Kalau berkata fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Mereka telah berkata izan. Izan ni isim isim. Semua isim ni, semua isim Ustaz ya. Semua isim. Betul. Berkata jika demikian. Izan tu jika demikian. Jika sedemikian. Karatun kembalian. Karatun pengembalian. Kerugian. Kembalian yang merugikan. Surah ini maksud sifat ke? Maksud sifat. Pengembalian yang merugikan. Ya, betul. Mereka berkata itu jika demikian pengembalian yang merugikan. Betul. Okey. Cuma jadi qalu ni jika kita yang ni tilka idzan karatun harusnya dipanggil makulah, apa yang dikatakan lah. Jadi yang dikatakan ni jumlah ismiyah. Kan? Jumlah ismiyah. Okey. Right? Okey. Okey, terus. Kalau tak ada soalan terus silakan. Saya kan? Okey, silakan. Fa innama maka sesungguhnya fa innama. Perkataan ya, innama satu perkataan ya. Innama hanya senya. Oh, hanya senya. Maka hanya senya dia Zahra. Zahra. Ini pun maksud sifat lagi. Tiupan satu kali. Zahra. Zahratun wahidah. Satu petikan sahaja. Kan? Ini pun innama. Isim inna ya Ustaz, innama. Bukan? Bukan. Boleh innama isim innama, tapi innama satu haraf. Innama satu haraf. Dia tak beramal dengan inna sebab dia lemah tu. Dia ada ma. Dia tak beramal sebagai inna, dia hanya senya dia. Hanya senya. Dia tak ada apa, dia tak menasabkan. Dia mubtada lah, dia mubtada dan khabarnya zahratun wahidatun. Hiya mubtada. Hiya tu mubtada, hiya merujuk kepada karatun. Hiya mubtada. Jadi zahratun tu khabar. Wahidatun sifat pada zahratun. Betul. So fa inama ni kalau hiya tu mubtada, fa inama tu apa? Dia haraf. Maka hanya saja. Okey. Fa inna ma hiya zalatu wa hiya ni kembali pada karatun. Hiya ni kembali pada karatun. Hiya tu.
Hanya pengembalian itu berlaku dengan satu pekikan. Pekikan yang satu lah. Zadzatun wahidah. Pekikan ataupun pekikan apa dia suara yang kuat yang satu. Okey. Right? Idahum bisahirah. Maka ketika itu mereka bisahirah, mereka itu Arab pula bisahirah dengan sahirah. Sahirah pun isim. Okey. Fa'idahum bisahirah. Sahirah ni kata kat sini hidup kembali. Maka hidup kembali. Apabila mereka bisahirah. Ya. As-sahirah kembali tempat asal. Bisahirah. Permukaan bumi yang baru. Dia panggil permukaan bumi yang rata. Itu nama asal. Jadi dalam Al-Quran ni, Al-Quran banyak nama-nama isim dan nama-nama isim-isim ni nama yang hanya muncul dalam kalangan orang Arab masa itu masa dengan Al-Quran. Maksudnya vocabulary barulah untuk orang Arab masa itu lah, masa zaman Rasulullah. Banyak kan vocabulary macam an-nazi'at, kan, as-sabaha tu semua tu yang digunakan sebagai isim fa'il, walaupun ada bentuk dia tahu tu isim fa'il, tapi perkataan tu pertama kali digunakan oleh orang Arab lah. Jadi macam as-sahirah ni itu pun kalau masa orang Arab dulu pun kalau tak belajar tak tahu lah. Kan? Di asal kan nama khas yang Allah berikan untuk pengembalian kepada bumi yang baru. Biasakan kan masa tu bila kita pada hari kiamat bumi jadi rata kan. Rata-ratanya dan kita akan bangkit pada keadaan bumi yang rata. Fa idahum bisadam, maka apabila ketika mereka dengan keadaan bumi yang rata, bisahirah. Okey, alhamdulillah. Ada soalan itu? Sahirah ni maknanya apa sebenarnya? Sahirah. As-sahirah nama khas yang diberikan kepada keadaan bumi yang rata. Oh, bumi. Bumi yang rata. Bumi yang telah diratakan untuk masyar. Untuk pada hari masyar. Okey? Okey.